Mereka percaya sebenarnya dekat universiti tersebut mereka dilarang sama sekali memanggil nama Melati. Sebab macam ibarat korang sendiri panggil benda tu untuk datang tau. Assalamualaikum dan hai semua. Okay korang, sebenarnya kali ni Fira nak buat topik ni sebab tak lama lagi dah nak masuk sem baru kan untuk student-student universiti. Dan mungkin ada yang dah masuk lah ke sem baru. Dan untuk pelajar-pelajar lepasan SPM pula, mungkin inilah first time ataupun pertama kali korang menjejakkan kaki di Menara Gading. So tahniah kepada adik-adik semua. Belajarlah rajin-rajin, okay? Janganlah hampakan harapan ibu bapa korang. Okay, jadi back to the topic. Macam korang semua tahu, setiap tempat belajar macam sekolah dan juga universiti tu semua mesti ada kisah-kisah orang panggil urban legend lah, ataupun boleh dikatakan kisah seram yang pernah menghantui pelajar-pelajarnya daripada zaman ke zaman. Tak dinafikan mungkin perkara-perkara ni telah pun berlaku akibat daripada sejarah silam yang pernah berlaku dekat kawasan tersebut. Jadi kadang-kadang cerita seram ataupun kisah-kisah urban legend berkenaan dengan tempat belajar korang ni semua sampai sekarang bertahan, ataupun sampai sekarang budak-budak dekat tempat tu boleh tahu, mungkin telah pun disampaikan daripada mulut ke mulut. Sebab normal lah untuk institusi pendidikan kan, start daripada junior, lepas tu senior, lepas tu siswaza dan akhirnya ke alumni. Jadi daripada sini stage by stage kan, daripada mulut ke mulut mereka sampaikan kisah-kisah urban legend ni lah berkenaan dengan apa yang pernah berlaku dekat kawasan ataupun bangunan tersebut. Jadi kisah ini juga tak asing dan juga turut dirasai oleh pelajar-pelajar dekat salah satu universiti awam di negeri Sabah, di mana dekat tempat tu ada satu identiti yang sangat popular tau, di mana mereka menggelarkan identiti yang wujud ini sebagai KM. Jadi sebenarnya apa maksud KM ni? KM ni dikatakan kata ganti kepada nama Melati tau. Di mana mereka percaya sebenarnya dekat universiti tersebut mereka dilarang sama sekali memanggil nama Melati. Sebab macam ibarat korang sendiri panggil benda tu untuk datang tau. Okey, jadi kisah Melati ni memang popular sangat dalam kalangan pelajar dekat salah satu universiti awam di Sabah, di mana mereka masih lagi percaya bahawa Melati ni masih lagi menjadi penghuni tetap dekat kawasan asrama tersebut. So sekarang macam mana kisah berkenaan Melati ni boleh wujud dekat universiti tu? Jadi menurut kisah turun-temurun daripada senior, pada akhir tahun 80-an ada terdapat seorang pelajar yang bernama Melati ni tau. Pada masa tu Melati ni masih lagi berusia 20 tahun. Jadi diorang cakap Melati ni memang cantik sangat, samalah macam nama dia kan, Melati. So daripada sini korang dengar nama Melati, mesti korang bayangkan seorang perempuan yang sangat cantik, sangat ayu. Dan disebabkan dia ni sangat-sangat cantik, memang ramai sangat pelajar lelaki shock dekat Melati ni. Sampailah dikatakan pada satu hari Melati ni akhirnya telah pun jatuh cinta dengan seorang lelaki atas dasar suka sama suka lah. Dan dipendekkan cerita, disebabkan mereka ni sangat dilamun cinta, akhirnya Melati dan pasangan dia ni telah pun terlanjur. Dan perkara ni menjadi lagi rumit apabila akhirnya Melati dapat tahu bahawa dia ni tengah hamil anak luar nikah tau. Dan nasib Melati ni memang sangat malang korang. Sebab apa? Sebab dikatakan boyfriend si Melati ni tak nak bertanggungjawab dengan kandungan Melati ni tau. Dan dia ambil keputusan untuk buang kes and terus tinggalkan si Melati ni. Jadi tinggallah Melati ni seorang-seorang dengan keadaan susah hati, tak tenteram, sedih, takut dengan bayang-bayang dia sendiri. Dan dikatakan akhirnya masa cuti semester, masa semua budak dah balik kampung mereka, Melati ni telah pun mengambil jalan pintas, di mana bersama kandungan dia tu Melati telah pun terjun daripada tingkat atas
bekas asrama. Memang time tu Melati ni terus meninggal dunia dekat tempat kejadian. Mungkin pada masa tu Melati fikir inilah cara terakhir untuk dia keluar daripada masalah-masalah yang menimpa diri dia ni. Sebab mungkin dia tak sanggup lah berdepan dengan cemuhan-cemuhan orang kan. Lagilah time tu tahun 80-an, lagilah confirm orang akan kecam dia, ataupun mungkin mak bapak dia tak boleh terima tu semua. Tapi itu versi lain. Sebab macam Fira cakap, cerita ni kan disampaikan daripada mulut ke mulut kan. Ada versi lain yang kata bahawa Melati ni telah pun mati akibat gantung diri sendiri tau. Tapi ada juga yang cakap bahawa Melati ni meninggal sebab dia telah pun potong urat nadi dekat tangan dia dan bersembunyi dekat dalam almari tau, supaya tak ada orang yang tahu apa yang dia telah buat. Jadi ada macam-macam versi yang telah diceritakan macam mana Melati ni akhirnya boleh meninggal dunia. Tapi apa yang pasti adalah dikatakan selepas Melati tu meninggal, dia telah pun menjadi roh yang tak tenteram, di mana roh dia sering kali mengganggu pelajar-pelajar dekat situ tau. Jadi dikatakan pada awalnya peristiwa tentang kematian Melati ni telah pun disenyapkan lah oleh pihak universiti. Tak nak kecoh-kecoh. Tapi yelah kan, mulut orang manalah boleh kita bendung. Dan dikatakan akhirnya peristiwa tu telah pun tersebar luas dekat kalangan pelajar tau, sampailah merebak dekat institusi-institusi lain. Jadi yang menggerunkannya adalah dikatakan selepas kejadian tu, para pelajar ni memang tak boleh suka-suka je sebut nama Melati ni. Sebab mereka percaya bahawa mungkin ada sesuatu yang tak elok akan berlaku dekat mereka tau. Lagi-lagi untuk orang-orang yang macam saja-saja je cabar, suka-suka usik sebut-sebut nama Melati ni, confirm lepas tu diorang kena demam lah, kena histeria lah. Ada yang tiba-tiba macam menyendiri, tak nak bercakap dengan orang. Dan pada masa yang sama, ada juga yang mengatakan bahawa bagi pelajar-pelajar yang ada kelebihan, boleh tengok makhluk-makhluk tu macam orang yang ada sixth sense lah, mereka mengatakan bahawa mereka pernah terlihat sosok pelajar perempuan yang tak dikenali dekat bangku walkway dekat asrama tu, terutama sekali pada tengah malam, di mana dikatakan perempuan tersebut duduk je sorang-sorang, termenung, tak buat apa tengah-tengah malam. Dan kadang-kadang dekat kawasan asrama tersebut ada musim budak-budak ni kena histeria tau. Jadi bila diorang ni kena histeria, memang mostly budak-budak ni akan keluar perkataan Melati, Melati daripada mulut mangsa-mangsa budak yang kena histeria ni. Jadi daripada kes inilah lagi menguatkan hujah bahawa sebenarnya kisah Kak M ataupun Melati ni bukanlah kisah dongeng semata-mata. Jadi dikatakan Kak M ataupun Melati ni dikatakan suka kacau-kacau student masa time-time nak exam ni tau. So benda ni tak pasti kenapa. Mungkin sebab yelah kan, kalau musim-musim tengah exam ni kan, mungkin budak-budak mostly tengah stress tu semua, hati tak tenang. Jadi benda ni lagi buat makhluk-makhluk halus ni mudah tau untuk kacau diorang. And pada masa yang sama, mungkin bila minggu-minggu exam ni banyak budak-budak yang tidur lambat, lagilah benda tu boleh kacau kan. Jadi disebabkan perkara ni menjadi semakin mudarat, lagi-lagi dikatakan banyak kes-kes histeria telah berlaku dekat kalangan budak perempuan dekat asrama tu. Akhirnya pelajar-pelajar perempuan telah pun dipindahkan ke blok lain, manakala blok yang dikatakan berhantu tersebut telah pun digantikan dengan pelajar-pelajar lelaki. Okey, jadi dikatakan sebenarnya perkara ni berlaku dekat blok C dan juga blok B tau, dekat kawasan asrama tersebut. Jadi yang menariknya dikatakan dekat blok C dan juga blok D ni, setiap toilet yang ada dekat blok tersebut memang tak ada cermin langsung korang. Semua cermin-cermin yang ada dekat toilet tu telah pun dicabut oleh pihak asrama. Sebab apa? Sebab menurut mereka ada pernah kes pelajar lelaki ni ternampak ada bayangan perempuan tau daripada cermin tersebut. Jadi pada mulanya mungkin diingatkan, takkanlah ada budak perempuan yang tiba-tiba masuk dekat asrama tu kan. Jadi lama-lama mereka percaya bahawa mungkin itu adalah roh Kak M tersebut. Jadi menurut kisah senior-senior ni, kita akan boleh nampak Kak M ataupun Melati ni daripada cermin sahaja. So kalau nak elak daripada nampak Kak M ni, memang terpaksalah mereka cabut cermin-cermin yang ada dekat situ. Tapi mereka percaya bahawa walaupun cermin-cermin tu semua telah pun dicabut, mereka tahu bahawa sebenarnya Kak M ni masih lagi ada kat situ. Mungkin kadang-kadang dia tengah teman pelajar-pelajar ni mandi ke, tengah tengok pelajar-pelajar ni tengah membuang ke. Cuma
mereka tak nampak je. Tapi dia katakan selepas beberapa peristiwa berkenaan dengan hantu ataupun roh KM ni, akhirnya bangunan asrama tu dikosongkan dan semua pelajar dipindahkan. Tetapi pihak pengurusan telah pun memberi alasan bahawa pelajar-pelajar tu semua terpaksa dipindahkan akibat faktor muka bumi. Tapi sebenarnya sampai hari ni struktur bangunan asrama tu masih lagi utuh tau. Cuma nampak usang lah sebab tak berpenghuni kan. Lagi satu, ada orang cakap bahawa ada sekumpulan pelajar-pelajar lelaki ni yang nakal-nakal sikit ni cuba untuk menjenguk keadaan bilik arwah KM ni tau, dekat bangunan usang tersebut. Tapi biasanya memang semua tak berakhir dengan baik lah. Sebab mereka kata biasanya pelajar-pelajar ni akhirnya ada yang terkena demam lah, kena histeria lah. Jadi sebenarnya tak dapat dibuktikan secara jelas lah ataupun secara kukuh sejauh mana kebenaran cerita berkenaan dengan KM ni. Tapi cerita ni memang sampai sekarang berjaya kekal menghantui siswa-siswa di sana dan seluruh warga kampus dekat sana sampailah pada hari ni. Okey, jadi itulah cerita berkenaan dengan entiti yang dikenali sebagai KM, which is nama sebenarnya adalah Melati, di mana dekat sana kalau korang tahu cerita tentang ni dan korang belajar dekat universiti tu, dikatakan korang janganlah berani nak sebut nama Melati tu, sebab mungkin boleh terjadi perkara yang tak berapa baik lah menimpa korang. Tapi walau apa-apa pun korang, dalam Islam sebenarnya kita dah dijelaskan bahawa roh yang mati sebenarnya memang takkan dapat kembali dekat dunia balik dalam apa bentuk sekalipun, termasuklah hantu. Jadi kita ni kena ingat bahawa kalau ada jelmaan-jelmaan sebagai roh yang sudah mati ni, biasanya adalah jelmaan jin ataupun syaitan yang sebenarnya ingin menyesatkan manusia. Jadi sebenarnya walaupun yang diceritakan tu yang mengganggu budak-budak asrama ni adalah roh Melati yang telah pun membunuh diri, kita ni sebagai umat Islam, sebagai generasi yang baru, boleh berfikir dengan lebih cerdas kan. Diharap sangat boleh ubah persepsi tu. Ingat tak ada orang yang mati boleh menjelma jadi hantu tau. Sebab apabila mereka telah pun mati, confirm mereka ni telah pun terpisah daripada alam dunia dan takkan boleh kembali dekat dunia ni. So mungkin disebabkan pada masa tu kemungkinan, kalau betul lah cerita ni kalau betul cerita ni tentang kisah Melati ni telah pun membunuh diri tu semua, mungkin jin ataupun syaitan telah pun menjelma dan saja kacau manusia ni dengan menggunakan identiti Melati ni. Sebenarnya Melati ni kalau betul-betul wujud, kalau betul-betul ada, dia dah tak ada dah dekat bumi ni. Itu semua mainan syaitan dan juga jin. Sebab memang hobi diorang kan, suka nak kacau manusia, nak sesatkan manusia. So korang, thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Kepada siapa-siapa yang belajar dekat universiti kat Sabah tu, mana tahu korang ada lagi info lebih tentang kisah Melati ni, bolehlah share dekat komen, okay? So thank you so much, see you again next time and bye.